Salam sejahtera. Pada era globalisasi ini, kepelbagaian budaya dari luar mudah melesap ke dalam kehidupan sesebuah negara. Budaya dari pelbagai kaum turut diamalkan dengan cepat. Fenomena ini semakin berkembang pesat dengan teknologi serta aliran maklumat yang pantas pada era globalisasi ini. Isu-isu berkaitan dengan golongan LGBT semakin tersebar dalam masyarakat dunia, termasuk di Malaysia. Golongan LGBT menghadapi konflik identiti di mana banyak dari mereka merasakan kebingungan dengan jantina fizikal yang bertentangan dengan identiti minda dan emosi mereka. Mereka berjuang untuk pengiktirafan, penerimaan dan kesaksamaan dalam pelbagai bidang kehidupan seperti pernikahan, pekerjaan dan hak-hak sivil. Penggunaan istilah LGBT diperkenalkan pada tahun 1988 untuk merangkumi identiti lain seperti panseksual dan aseksual. Lesbian merujuk kepada perempuan yang tertarik kepada perempuan lain secara seksual. Gay adalah lelaki yang tertarik secara seksual kepada lelaki, dan bisexual pula digunakan adalah mereka yang tertarik kepada kedua-dua jantina. Selain itu, istilah transgender digunakan untuk individu yang mengubah perilaku jantina mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan sistem sosial menolak golongan LGBT kerana ia bertentangan dengan norma sosial tertentu. Di negara barat seperti Amerika Syarikat, LGBT diterima dengan lebih terbuka dan diberi kepelbagaian keistimewaan seperti perkahwinan sejenis yang diiktiraf sah. Tetapi Malaysia yang berpegang kepada nilai-nilai agama dan tradisi menolak gaya hidup ini. Walaupun sudah ada kesedaran tentang LGBT, kebanyakan rakyat masih menolakinya kerana tidak selari dengan nilai dan ajaran moral yang diamalkan. Isu LGBT memerlukan perhatian daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan, NGO dan juga masyarakat. Di Malaysia, masyarakat Islam menolak gaya hidup LGBT ini kerana bertentangan dengan ajaran agama Islam mereka. Banyak masyarakat sangat sensitif terhadap perkara yang dianggap menyalahi tuntutan agama dan moral manusia. Beberapa kajian di Malaysia menunjukkan kebimbangan terhadap penyebaran LGBT, khususnya di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah. Jika usaha golongan LGBT terus diterima, ia boleh menjadi isu serius di negara ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Heidi Fredolin Kuntiong dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan negatif LGBT. Buat isi yang pertama, iaitu berlaku peningkatan kadar penyakit HIV di Malaysia. Menurut statistik, kadar jangkitan penyakit HIV dalam golongan LGBT yang dilaporkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1,697 kes. Ini adalah satu peningkatan sebanyak 1,634 kes berbanding dengan daripada tahun 2000 yang merekod hanya sebanyak 63 kes sahaja. Dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh Majlis AIDS dan Yayasan AIDS 2016, heteroseksual merupakan penyumbang terbesar kepada jangkitan HIV iaitu sebanyak 42%. Manakala golongan homoseksual dan biseksual adalah penyumbang kedua terbesar iaitu sebanyak 36%. Ini menunjukkan bahawa peningkatan golongan LGBT sekaligus menyumbang kepada peningkatan kes HIV dan masalah kesihatan lain kepada penduduk Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Rashni Ana Perempuan Morgan. Hari ini saya akan membentangkan kesan negatif LGBT iaitu pengaruh budaya-budaya di media sosial dalam golongan masyarakat LGBT. Berdasarkan realiti golongan LGBT, media sosial sangat memainkan peranan dalam kehidupan mereka. Platform utama seperti Facebook, Instagram, WeChat dan Twitter memudahkan golongan LGBT mencari kenalan baru dan menular budaya mereka kepada masyarakat, terutamanya generasi muda yang ingin mencari pengalaman baru. Oleh itu, media sosial ini menjadi tempat utama bagi golongan LGBT untuk bersosialisasi.
Dengan juga kemudahan akses dan komunikasi, platform ini memudahkan pertemuan antara individu dengan orientasi seksual yang serupa. Ini membantu mereka merasai diterima dan membangunkan golongan mereka dengan kuat. Hal tersebut boleh dikaitkan dengan trauma emosional seseorang individu LGBT. Contohnya, kegagalan dalam hubungan heteroseksual boleh menyebabkan seseorang mencari keselesaan dalam hubungan sesama jenis. Ini kerana mereka merasakan pemahaman yang lebih mendalam antara sesama jenis. Oleh itu, golongan LGBT memilih platform media sosial untuk meluahkan perasaan mereka. Kemudian, asuhan sejak kecil turut memainkan peranan penting. Anak-anak yang dibesarkan dalam persekitaran yang mencurigakan identiti gender mereka, seperti pemberian barangan yang tidak sesuai dengan jentiran mereka, mungkin menghadapi konflik kemudian mendorong mereka merujuk LGBT. Fenomena ini sering dihubungkan dengan tindakan pembedahan plastik untuk mengubah fizikal kepada jantina yang berlainan. Perkara tersebut boleh memberi peluang untuk golongan LGBT berkawan dengan golongan mereka dalam media sosial yang memahami perasaan mereka secara mendalam dan memberi pendapatan baru yang menyokong golongan gender mereka. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua, nama saya Nanda Vijay Kumar. Saya akan membentangkan tentang kesan LGBT terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak terdedah dengan perkara terlarang melalui filem-filem seperti Lightyear dari Toy Story oleh Disney, iaitu satu syarikat filem kanak-kanak. Dan target penonton mereka adalah kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah. Hal ini menjejaskan mentaliti mereka dan merosakkan pandangan dunia mereka. Perbuatan tidak senonoh sesama karakter sama jantina. Wanita bercium dengan wanita lain. Syarikat filem ini mendapat pujian dari tempat lain. Hal ini mendorong keberanian mereka untuk meletakkan unsur tersebut dalam filem-filem yang tersebut. Selain daripada itu, kepercayaan ibu bapa juga digunakan. Ibu bapa terpedaya dengan imej child-friendly syarikat filem ini. Mereka menjadi cuai dan membiarkan anak-anak mereka asyik menonton filem mereka. Ibu bapa tidak dapat mengesan pengaruh LGBT yang sepatutnya boleh ditanggani semasa mereka kecil lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjihan Tasha binti Ebno. Nombor matrik saya BG231-60530. Hari ini saya dapat topik untuk LGBT. Dapat topik untuk LGBT dan subtopik is ancaman terhadap keamanan, kerohanian dan keagamaan di Malaysia yang boleh menjejaskan kita punya keamanan negara. Antara salah satu punca adalah LGBT. Untuk maklumat korang, golongan LGBT ni telah mewujudkan gerakan diskriminasi melalui HAM. HAM itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia memang semua orang akan ada, tapi mereka salah mempergunakan kerana mewujudkan golongan LGBT ni mewujudkan diskriminasi tu melalui HAM dalam bentuk baru untuk mempertahankan perbuatan mereka tu, perbuatan salah mereka. Golongan semakin berani dan agresif sehingga mencetuskan fenomena yang agresif secara tidak langsung telah menghina agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Malah telah menggugat ketenteraman awam dan keamanan beragama dalam negeri ini, dalam negeri Malaysia. Isu ini menjadi lebih kritikal apabila statistik kajian menunjukkan bahawa peningkatan trend individu yang mengamalkan homoseksual dalam kalangan masyarakat terutamanya remaja, kalangan muda dan kalangan pelajar. Gejala ini berpunca daripada golongan LGBT sendiri. Kerana kita sedia maklum, remaja muda suka mencuba sesuatu yang baru tanpa memikirkan masa panjang. Dan semakin parah apabila mereka semakin berani untuk mendedahkan kegiatan mereka di media sosial. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat dan ditayangkan dan mendapat sokongan daripada negara barat sendiri untuk perkara ini. Kita bagi contoh salah seorang, saya tak mengatakan dia menyokong LGBT, tapi pertukaran transgender dia daripada seorang lelaki Melayu dan kepada perempuan
kita sedia maklum pertukaran jantina daripada lelaki ke perempuan atau perempuan ke lelaki adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam atau mana-mana agama sekalipun. Namun, tanpa mereka sedar, mereka telah kehilangan maruah dan tanpa rasa malu untuk ditayangkan bahawasanya mereka adalah transgender atau penyokongan antara perempuan dan perempuan atau lelaki dan lelaki, iaitu LGBT sendiri. Golongan ini juga telah mencetuskan perbalahan antara masyarakat. Di Malaysia, kita sedia maklum bahawa kita pelbagai agama, pelbagai perkauman dan budaya. Namun, golongan ini telah memecah belahkan perkauman di Malaysia dan keagamaan di Malaysia diperkotak-kantikkan seperti tiada agama. Ini kerana golongan LGBT sendiri, iaitu transgender, telah menyebarkan budaya terbalik di Malaysia. Dan masalah ini semakin kronik kerana menjejaskan nilai murni daripada setiap agama. Dan ia dikatakan kegiatan dan golongan LGBT ini telah menyebabkan perbalahan antara masyarakat golongan keagamaan yang beragama dan golongan yang menyokong kebangkitan LGBT ini sendiri, yang menyebabkan keperbalahan dan konflik ini boleh mencetuskan keancaman ketenteraan dan keamanan di Malaysia. Salam sejahtera, saya Rizqullah Ajizain binti Jipri dan saya akan membentangkan isi yang keenam, iaitu kurangnya pendidikan dan kesedaran terhadap LGBT. Kurangnya pendidikan dan kesedaran terhadap LGBT juga merupakan salah satu kesan negatif yang menular di Malaysia. Hal ini dikatakan mungkin kerana kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, tidak kira sama ada di rumah atau di sekolah, mengenai isu LGBT boleh menguatkan lagi stereotip atau kepercayaan umum tentang kategori orang tertentu dan prasangka yang dapat menyumbang kepada tanggapan yang negatif. Rakyat Malaysia zaman sekarang majoritinya memiliki sifat perpetual stereotype. Perpetual stereotype bermaksud kepercayaan yang sering tidak adil dan tidak benar yang dimiliki ramai orang tentang semua orang atau benda dengan ciri yang tertentu. Dengan ini, tanpa pendidikan yang mencukupi, majoriti masyarakat akan terus percaya dengan stereotip negatif atau anti terhadap komuniti LGBT yang dapat memperkuatkan lagi prasangka dan juga diskriminasi terhadap golongan LGBT. Ketidakfahaman terhadap realiti kehidupan golongan LGBT ini juga menyumbang kepada kurangnya pendidikan dan kesedaran terhadap komuniti mereka. Terdapat beberapa kes di Malaysia yang memperlihatkan ketidakfahaman terhadap realiti kehidupan golongan LGBT. Misalnya, golongan individu LGBT di Malaysia kebanyakannya diasingkan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Akibat dari kurangnya kefahaman tentang isu penerimaan terhadap identiti dan orientasi seksual mereka. Kurangnya pendidikan dan kesedaran tentang LGBT ini juga boleh menyebabkan meningkatnya risiko kesejahteraan mental. Hal ini demikian kerana tanpa pemahaman yang teliti tentang isu-isu LGBT ini dapat menimbulkan banyak tekanan mental kepada mereka. Bukan sahaja mental, emosi mereka juga akan terkesan yang mungkin akan memberi impak kepada kesejahteraan hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Syahidah Naziha binti Muhammad Noor, nombor matrik UG23316056. Hari ini saya akan membentangkan kesan negatif LGBT terhadap masyarakat. LGBT tidaklah begitu asing dalam kalangan masyarakat kita. Secara keseluruhannya, masyarakat di negara ini menentang keras perbuatan LGBT ini kerana ia bercanggah dan bertentangan dengan tuntutan agama, nilai-nilai murni dan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah keretakan hubungan sosial berinteraksi antara kumpulan dalam masyarakat. Negara Malaysia menentang keras gejala LGBT ini kerana dihadiri akan mempengaruhi individu lain serta mencemarkan maruah masyarakat dan negara.
Dalam Islam juga, perbuatan ini dilarang dan berdosa jika dilakukan. Hal ini kerana ia akan memberikan banyak kemudaratan berbanding kebaikan, sama ada kepada individu, masyarakat ataupun negara. Malah, perbuatan ini akan memutuskan kelangsungan sesebuah masyarakat yang harmonis secara tidak langsungnya. Golongan LGBT ini akan dipulaukan, dipinggirkan, malah dibuang dari sesebuah komuniti masyarakat. Kerana sikap rakyat seperti ini dalam sesebuah masyarakat akan mencerminkan memusnahkan nilai dan moral dalam institusi kemasyarakatan. Masalah keruntuhan akhlak sesebuah masyarakat akan berlaku apabila perbuatan LGBT ini tidak dicegah, malah mempengaruhi individu yang lain untuk menggalakkan serta menyokong perbuatan ataupun aktiviti LGBT ini. Seterusnya ialah perilaku jenayah semakin tersebar dalam kalangan masyarakat seperti gangguan seksual dan penyamaran. Penyamaran sangatlah beri kesan kepada undang-undang Malaysia ataupun pihak berkuasa, kerana mereka akan berhadapan dengan pelbagai masalah cabaran ketika mereka melakukan SOP penangkapan, kerana mereka tidak dapat membezakan di antara lelaki ataupun perempuan disebabkan bentuk badan golongan simpanan sebagai contoh yang sememangnya seperti perempuan dan akan menjadi isu ketika pemeriksaan badan hendak dilakukan, yang mana ia akan beri berbagai masalah dan cabaran. Akhir sekali ialah berlaku banyak perceraian. Adalah dibimbang berlaku peningkatan kes perceraian dalam kalangan suami isteri akibat daripada kemampuan pasangan yang telah berkahwin untuk mendapatkan kepuasan hubungan seks melalui aktiviti LGBT. Kesan-kesannya akan membawa kepada ketidakharmonian dalam kehidupan berkeluarga dan keruntuhan institusi kekeluargaan dan dalam kalangan masyarakat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Tanis Nangin dan nombor metrik BZ231-60576. Pada pagi ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu kesan-kesan negatif LGBT. Secara ringkasnya, LGBT ini terdiri daripada 4 golongan iaitu lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Isu LGBT ini merupakan salah satu isu yang menjadi topik perbincangan di warung-warung kopi sehingga dalam perbincangan dalam internet. Terdapat pelbagai kesan negatif yang disebabkan oleh kehidupan yang diamalkan oleh LGBT. Terdapat kebanyakan remaja atau masyarakat yang terlibat dalam golongan LGBT ini telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah dan juga pengambilan alkohol. Hal ini kerana golongan LGBT telah melupakan dasar serta ajaran agama mereka dan berpengaruh kepada budaya barat secara berleluasa. Mereka telah pun mengabaikan ajaran-ajaran agama mereka yang disumbangkan oleh nenek moyangnya. Hal ini akan menyebabkan golongan LGBT yang melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah dan alkohol akan menghidap penyakit. Penyakit ini boleh dikategorikan dalam pelbagai aspek. Terdapat pelbagai aspek yang boleh dihidap oleh golongan-golongan LGBT ini. Contoh penyakit adalah kanser payudara, mulut, tekar, melemahkan imuniti, esophagus, rektum dan pelbagainya. Selain daripada aspek fizikal, seorang remaja yang terlibat dalam golongan LGBT dan melibatkan diri dalam gejala-gejala negatif juga akan mengalami
akan mengalami kekurangan atau kesan dari segi aspek akademik. Hal ini kerana seorang remaja atau pelajar yang terlibat dalam kesan-kesan negatif ini akan kekurangan ingatan yang boleh merosotkan prestasi akademik mereka. Selain itu, risiko bagi golongan LGBT ataupun seorang remaja yang terlibat dalam LGBT ini akan mengelakkan diri daripada masyarakat dan juga kenalan rapat mereka. Tindakan individu ini akan menyebabkan individu atau remaja tersebut untuk mengalami masalah-masalah kesihatan yang serius, di mana seorang individu akan menyebabkan gangguan mental disebabkan mereka mengelakkan diri daripada masyarakat dan kenalan rapatnya. Hal ini juga akan menyebabkan mereka mengalami kemurungan sehingga mengambil tindakan untuk bunuh diri. Dalam konklusi, dapat dikatakan bahawa golongan-golongan yang terlibat dalam LGBT ini memerlukan pemulihan yang secepat mungkin daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, serta mereka perlu mempunyai nilai kesedaran bahawa apa yang dilakukan atau yang dipengaruhi adalah salah dan boleh menyebabkan pelbagai kesan kepada diri dan masyarakat. Jadi, semua pihak perlulah berganding bahu untuk menyelamatkan anak-anak kita daripada isu LGBT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Arifin dan saya akan terangkan tentang kesan-kesan negatif LGBT dalam segi kekeluargaan. Yang pertama sekali, anak-anak yang dibesarkan oleh ibu bapa dengan cara atau persekitaran yang berlainan jantina. Sebagai contoh, ibu bapa membeli barangan yang tidak sesuai dengan jantina anak mereka. Ini akan menyebabkan kanak-kanak yang bila mereka sudah remaja akan mempersoalkan fitrah jantina mereka lalu mengubahkannya atas dasar mereka mempunyai naluri lain jantina. Ini juga salah satu punca mengapa terdapat golongan-golongan yang membuat pembedahan plastik untuk mengubah fizikal mereka kepada jantina yang lain. Yang kedua, anak-anak yang dibesarkan oleh orang tuanya yang bersama jantina. Seperti mana orang barat kata, monkey see, monkey do, yang bermaksud orang meniru apa yang mereka lihat tanpa memahami sebab atau akibat di sebalik tindakan tersebut. Kata-kata ini adalah benar, terutamanya apabila ia berkaitan dengan kanak-kanak. Ini kerana mereka mendapat pengetahuan dan kefahaman kebanyakannya daripada orang tua mereka, dan jika orang tua tersebut mempunyai jantina yang sama, anak-anak ini akan beranggap perkara itu adalah perkara biasa sedangkan hakikatnya ia jauh daripada kebiasaan. Akhirnya, mereka akan mengikut jejak langkah orang tua mereka tanpa berfikir apa di sebaliknya. Akhir sekali, anak-anak akan mengalami kekeliruan tentang asal-usul mereka. Ini terutamanya kerana apa yang diajarkan oleh sains ialah kanak-kanak dihasilkan apabila lelaki dan perempuan bersetubuh. Dengan itu, kanak-kanak itu kemudiannya akan bertanya kepada diri sendiri dari mana mereka berasal, sedangkan orang tua mereka adalah jantina yang sama. Melalui ini, mereka akhirnya akan jatuh ke dalam krisis identity yang membawa mereka kepada kehilangan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Balkis, PG23160626. Saya akan menerangkan bahagian kesimpulan iaitu di mana poin yang pertama banyak bertentangan di pelbagai sudut pandangan manusia. Bertentangan dari aspek keagamaan, kesihatan mental dan juga fizikal, dan keturunan, dan juga penyebaran penyakit HIV dan AIDS mula meningkat dalam negara kita. Dan poin seterusnya adalah menormalisasikan LGBT. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini, tidak semua tapi hanya segelintir manusia yang telah menormalisasikan konsep LGBT ini. Dan bukti bagi menyokong pernyataan saya ini ialah
telah wujudnya perkahwinan sejenis, iaitu golongan LGBT ini telah bebas dan boleh membuat sesuka hati mereka, sebab sesebuah negara telah mewujudkan perkahwinan sejenis. Dan bagi pendapat saya, perkara ini tidak boleh diteruskan kerana ia akan mengubah pemikiran pemimpin-pemimpin kita yang akan datang. Poin saya yang seterusnya adalah hak asasi, di mana segelintir manusia juga ada menyatakan yang konsep LGBT ini adalah hak asasi manusia, sedangkan perkara ini tidak boleh diperkatakan sedemikian, iaitu hak asasi manusia, kerana hubungan sejenis dan pertukaran jantina ini, maksudnya lelaki menjadi perempuan, perempuan menjadi lelaki ini telah melanggar hukum agama Islam dan juga agama-agama lain. Dan perkara ini perlulah dibahaskan secara umum agar negara kita ni bebas daripada golongan-golongan seperti ini. Dan saya yang terakhir adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, antaranya adalah pihak pemerintah dan negara, iaitu mereka perlulah bertindak dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap ruang kepada golongan-golongan seperti ini untuk tidak berlakunya LGBT lah. Sebagai contoh, kelab malam, iaitu yang biasa kita dengar lah, iaitu pub dan sebagainya lah, kerana di situlah bermulanya isu LGBT ni semakin berkembang. Selain itu, pihak pendidikan juga bertanggungjawab, di mana pihak pendidikan seharusnya memberikan ilmu daripada bangku sekolah lagi kepada kanak-kanak atau murid-murid yang akan menjadi pemimpin di negara kita akan datang. Dan juga pihak sekolah perlulah menekankan pendidikan tentang keagamaan agar dapat membantu akidah seseorang pelajar itu atau meningkatkan akidah seseorang pelajar itu. Dan juga pihak pendidikan boleh mula menerangkan tentang ilmu-ilmu yang sesuai, maksudnya ilmu seks yang sesuai dengan peringkat umur murid-murid. Hal ini bagi membantu murid-murid yang akan datang tu, generasi mereka yang akan datang yang menjadi pemimpin di masa hadapan, dapat berfikiran rasional dalam memimpin sesebuah negara. Pihak yang seterusnya adalah pihak komuniti jaringan Islam liberal. Pihak ini perlu menitik beratkan isu LGBT ini agar tiada lagi sebarang sokongan terhadap golongan ini, dan pihak ini perlulah membuat kajian semula secara lebih mendalam dan menyeluruh dengan tafsiran dalil-dalil dan pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih sahih. Oleh itu, apabila diperincikan, semua masyarakat atau manusia perlulah meningkatkan ilmu kefahaman sesuatu perkara, iaitu hukum agama, undang-undang dan sebagainya lah. Dan hal ni akan menjadikan negara kita ni bebas dari golongan LGBT dan juga memberi manfaat kepada manusia, iaitu dari segi keturunan yang berkembang dengan sihat tanpa sebarang penyakit yang membahaya, dan negara kita juga akan menjadi negara yang aman, harmoni dan menjadi negara contoh kepada negara luar.